Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Saya Masa Bayu. Sebagaimana janji saya akan hari ini ingin menyambung topik tentang kisah akhir zaman tentang Imam Mahdi, yang mana topiknya adalah tentang perjalanan Imam Mahdi di akhir zaman. Jadi saya pecahkan kepada tujuh siri. Jadi hari ini merupakan siri yang pertama yang saya akan jelaskan untuk tuan-tuan dan perempuan, sama-sama kita belajar, ya, sama-sama kita melayari lautan ilmu yang sangat luas, ya, tentang persoalan-persoalan akhir zaman. Lebih-lebih lagi kisah Imam Mahdi ini kisah yang sangat sangat besar, ya, di kalangan kita semua. Dan semoga dengan perkongsian ini dapatlah kita memahami apakah sebenarnya dan bagaimanakah sebenarnya situasi Imam Mahdi di akhir zaman. Namun begitu, sekali lagi ingin saya maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan, ini adalah atas kajian saya, ini adalah atas pencerahan daripada apa yang telah saya fahami. Bermakna ini adalah pilihan, ya, pilihan yang saya ambil daripada sumber Al-Quran dan Sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi daripada situ saya telah pun menyusun semua informasi-informasi ini, dan saya akan memposisikan dengan penjelasan yang berbalik kepada scientific approach, ya, dari segi persoalan-persoalan yang boleh difahami dari peringkat yang dasar kepada umum. Jadi biarlah pencerahan ini menjadi pencerahan yang bersifat universal, ya, tidak hanya menjurus kepada seseorang atau sesekelompok, tetapi untuk semua dapat memahaminya, ya. Tuan-tuan dan perempuan, tajuk kita ataupun topik kita adalah perjalanan Imam Mahdi di akhir zaman. Ada 7 peringkat perjalanan yang akan ditempuh oleh Imam Mahdi. Jadi bila kita sebut saja perjalanan itu, berarti bagaimanakah permulaan yang akan ditempuh oleh Imam Mahdi di akhir zaman. Di zaman di mana akan ada begitu banyak sekali sumber-sumber yang berbeza, sumber-sumber yang akan sentiasa menjadi penghalang kepada persoalan realiti tentang Imam Mahdi. Kerana apabila saya bercerita saja tentang perjalanan Imam Mahdi, maka ia harus berbalik kepada perjalanan cerminan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka untuk itu kita fahami, ya, sosok ataupun kita fahami tentang Imam Mahdi adalah apa yang kita fahami tentang perjalanan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini adalah hari membawa cerita tentang perjalanan episod yang pertama. Perkara yang pertama yang akan ditempuh oleh Imam Mahdi adalah proses pengenalan. Ya, maksud pengenalan bagaimana? Mengenal diri dia. Beliau akan menempuh satu perjalanan untuk mengenal siapakah dia. Siapakah dia sebenarnya? Kerana beliau akan menempuh begitu banyak suasana, situasi-situasi yang sebenarnya agak sukar untuk difahami oleh beliau sendiri. Dalam arti kata lain, Imam Mahdi sendiri akan merasa diri dia serba-serbi dalam keadaan yang serba salah, serba rasa tidak selesa dengan apa yang dia fahami. Maksud di sini, proses pengenalan adalah untuk memastikan beliau mengenal diri dia terlebih dahulu. Tanpa dia mengenal diri dia siapa, maka dia tidak akan dapat menjelaskan, menyatakan dengan lengkap apakah peranan dia ataupun tanggungjawab ataupun amanah yang akan beliau laksanakan, iaitu amanah sebagai seorang pemimpin mutlak kepada seluruh umat manusia di akhir zaman. Maka beliau telah melalui proses kehidupan sebagaimana kehidupan kita, tuan-tuan dan puan, manusia biasa, melalui suasana ataupun usia kecil, dewasa, dan akhirnya sampai satu peringkat yang mematangkan beliau untuk memahami realiti apakah sebenar-benarnya yang sedang berlaku di dalam hidup dia. Beliau akan menempuh begitu banyak persoalan-persoalan, dan
beliau memiliki kelebihan-kelebihan di dalam banyak perkara. Maksud di sini, beliau adalah orang yang sangat bijaksana. Beliau memiliki keupayaan dalam aspek berbagai jenis bidang pengetahuan. Dalam arti kata lain, beliau sentiasa memiliki segala jawapan-jawapan ke atas perkara-perkara yang selama ini hanya menjadi sebagai suatu perbincangan-perbincangan ilmiah, perbincangan-perbincangan yang bersifat akademik. Tetapi apabila setiap persoalan-persoalan itu atau problematik yang dibentangkan sampai kepada beliau, beliau sangat mudah dan sangat jelas dalam persoalan mencari solusi ataupun jawapan kepada misteri-misteri ataupun perkara-perkara yang masih lagi belum terjelas ataupun dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan yang sedia ada. Dalam arti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi pada saat itu memiliki begitu banyak kebolehan pengetahuan. Namun yang menjadi masalah pada saat itu kepada beliau, beliau sendiri heran memikirkan keupayaan yang dia miliki. Kenapa dia mempunyai pengetahuan yang begini? Contohnya, bila cerita tentang matematik, dia akan tahu tentang matematik yang jauh daripada matematik ataupun keilmuan yang ada di dunia pada hari ini. Bercerita tentang teknologi, dia mempunyai pengetahuan tentang teknologi yang mana dia bukan hanya sekadar memahami teknologi yang sedia ada, malah beliau juga dapat jawapan sebenarnya teknologi ini boleh lagi dikembangkan, bahkan lebih maju daripada apa yang sedia ada. Dan itu sampai kepada beliau, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila sampai kepada beliau, beliau menjadi manusia yang pada saat itu sentiasa memikirkan apa yang dia miliki ini sebenar-benarnya. Kenapa pengetahuan ini ada pada beliau? Kerana peringkat pertama, perjalanan pertama Imam Mahdi adalah untuk memahamkan diri dia, untuk mengetahui diri dia bahawa dia ada sesuatu yang lebih daripada kapasiti masyarakat ataupun manusia yang lain. Cuma kebolehannya itu tadi menjadi persoalan-persoalan ataupun pertanyaan bagi diri dia. Kerana peringkat yang pertama ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah perjalanan Imam Mahdi pada diri beliau. Beliau memiliki perjalanan yang sangat sukar di akhir zaman. Kerana kita belum lagi bercerita perjalanan beliau dengan sekeliling. Ini perjalanan Imam Mahdi pada diri dia. Dia ingin mencari realiti. Datang persoalan-persoalan untuk mencari kebenaran dalam diri dia. Dan beliau akan menjadi manusia yang sentiasa melihat di sekeliling dia sesuatu yang asing. Imam Mahdi bila melihat kita, tuan-tuan dan puan-puan, beliau melihat masyarakat. Maka sebagaimana junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW melihat masyarakat sewaktu awalnya Islam, beliau melihat masyarakat jahil yang beliau tidak faham kenapa begitu sekali sifat-sifat masyarakat di kota Mekah pada saat tersebut. Bingungnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu beliau belum mendapat lagi wadah, belum mendapat lagi wahyu daripada Allah. Beliau mengalami keadaan situasi kekeliruan, keliru dengan apa yang dilihat, tidak menepati apa ada dalam jiwa dia. Maka perkara yang sama berlaku kepada Imam Mahdi dalam perjalanan beliau untuk mengenal diri dia. Beliau melihat sekeliling itu sebagai seumpama suasana yang asing, sebagaimana suasana asing yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Begitulah rasa asingnya Imam Mahdi kepada masyarakat dunia hari ini. Masyarakat dunia pada peringkat yang awal, apabila Imam Mahdi mula diberikan posisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal diri dia, kerana ini peringkat yang pertama, adalah merasa diri dia asing daripada yang lain-lain. Beliau merasakan diri dia serba-serbi tidak mempunyai kefahaman dengan apa yang sedang berlaku. Bertentang umpama kita berjalan ke sebelah selatan, tetapi Imam Mahdi berjalan ke arah utara. Bertentang langsung, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila beliau melihat
sekeliling dia adalah sesuatu yang tidak sama dengan apa yang ada dalam dirinya, dalam jiwa beliau, berdasarkan apa yang beliau miliki, arti kata lain dalam ilmu yang beliau miliki, maka datang konflik dalam dirinya. Beliau akan sentiasa bertanya, kenapa banyak sangat perbezaan daripada apa yang dia faham. Dia lihat begitu banyak pertentangan-pertentangan tentang apa yang telah beliau temui di dalam perjalanan tauhid beliau, dalam perjalanan beliau mencari kebenaran. Kerana pertama sekali beliau kena cari kebenaran dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Maka kebenaran itu harus kembali kepada diri dia, kembali kepada individu. Berarti dalam aspek yang tadi saya maksudkan Imam Mahdi, maka Imam Mahdi kena kembalikan dulu persoalan itu pada diri dia. Maka apabila itu berlaku, akhirnya beliau melihat di sekelilingnya adalah seumpama beliau berada di dalam satu tempat, planet yang asing daripada apa yang dia fahami. Maka secara tidak langsung datang pertentangan dalam diri dia, iaitu kenapa semua berbeza daripada apa yang dia faham, kenapa semua berbeza daripada apa yang dia telah maklumkan pada diri dia. Maka ini datangnya konflik yang saya maksudkan kepada dirinya, tuan-tuan dan puan-puan, konflik dalaman. Perjalanan pertama, perjalanan mengenal diri, bahawa beliau sebenarnya memiliki pengetahuan ilmu yang akan menjadi nukleus kepada masyarakat dunia. Tapi beliau sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, beliau seorang, sebagaimana permulaannya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersendirian, maka begitu jugalah dengan Imam Mahdi. Pada peringkat yang pertama dia sendiri, tak ada sesiapa, tak ada sesiapa yang akan kenal beliau, tidak ada sesiapa yang akan memahami beliau, tetapi ramai akan melihat beliau dalam pandangan yang sangat serong, gila, ya? Rasa seolah-olah melihat manusia ini bukan manusia yang waras. Maka atas sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Imam Mahdi mengalami konflik dalaman pada diri dia. Maka untuk peringkat yang pertama, untuk beliau memahamkan diri dia, memposisikan diri beliau dalam perjalanan dia, bukan berjalan dengan kaki dia, bukan berjalan dengan anggota tubuh badan dia, tapi berjalan di antara persoalan akal fikiran dan juga apa yang ada dalam hati dia. Untuk dia memposisikan dirinya bahawa beliau memiliki sesuatu, untuk memposisikan bahawa beliau sebenarnya adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa juga yang ada pada diri beliau, sebagaimana saya katakan tadi, 360 darjah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila balik kepada empat perkara ini tadi, kepada perkara yang pertama ini tadi, ada empat perkara yang akan beliau selami dalam perjalanan mengenal diri. Apakah empat perkara yang akan beliau selam, akan beliau tempuh dalam perjalanan mengenal diri dia? Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, beliau mula mencari persoalan, iaitu benarkah wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, beliau akan mula mencari jawapan persoalan kepada kenapa beliau ada di dunia pada saat itu. Artinya, kalau hari ini, kenapa beliau ada di dunia pada hari ini? Itu nombor dua. Nombor tiganya, perkara yang ketiga yang akan beliau tempuh, kenapa dunia hari ini ilmunya tidak sama dengan apa yang dia miliki? Dan yang keempat yang akan beliau tempuh adalah bagaimana ingin beliau terima hakikat bahawa beliau adalah manusia pilihan. Maka empat perkara ini akan beliau tempuh, tuan-tuan dan puan-puan, dalam usaha mengenal diri. Maka balik kepada yang pertama, beliau
akan mula mempersoalkan segala perkara tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau akan cuba mencari jawapan, bukan menolak, tetapi sentiasa mencari jawapan-jawapan untuk memposisikan dirinya, keimanannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau akan mula mengkaji dan mula bertanya dengan segala pihak pada peringkat yang pertama untuk mendapatkan jawapan kepada setiap persoalan-persoalan yang berbalik kepada hablum minallah. Maka beliau telah pun bertanya dengan semua pihak. Namun apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, setiap pertanyaan beliau tidak ada jawapan yang jelas yang dapat beliau pegang. Kerana apa yang ditanya sentiasa bertentang dengan apa yang beliau fahamkan daripada perjalanan beliau sendiri. Dan ini berlanjutan, berterusan hinggalah satu saat beliau akhirnya berpegang secara khusus kepada satu sumber, yakni berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka apa maksudnya di sini? Maksudnya Imam Mahdi juga melalui proses pencarian, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan tiba-tiba terus dia faham, bukan terus tiba-tiba dia mengetahui apa yang dia perlu buat. Kerana sebagaimana junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak dapat jawapan. Beliau pergi ke Gua Hira, ingatkan kisah tersebut, turun wahyu, barulah baginda dapat jawapan. Maka sama juga kepada Imam Mahdi tentang mencari realiti Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak dapat jawapan sehingga beliau bertemu Al-Quran. Dalam arti kata lain, beliau mula mengkaji Al-Quran secara sepenuhnya. Maka dari situlah jawapan satu persatu sampai kepada Imam Mahdi, dan daripada situ maka tauhid beliau, la ilaha illallah, lengkap dan tidak ada lagi persoalan keimanan dan persoalan mempertikaikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala pada diri beliau. Maka pertama yang akan dicari oleh Imam Mahdi dalam mengenal diri dia adalah mengenal penciptanya terlebih dahulu. Maka setelah beliau mengenal penciptanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari situ tidak ada lagi persoalan kepada Imam Mahdi, melainkan masuk kepada persoalan yang nombor 2 dalam pencarian tentang topik yang pertama hari ini, iaitu pencarian tentang diri dia, perjalanan dirinya, mengenal siapakah dia sebenar-benarnya. Maka masuk pada peringkat yang kedua. Perkara yang kedua adalah nak mengenal diri dia. Maka apabila dia bertanya, melihat di sekeliling, kebanyakan masyarakat, kebanyakan ilmuwan, tidak ada satu pun yang dapat memberikan jawapan kepada beliau. Malah beliau yang lebih mengetahui daripada yang lain. Sehingga akhirnya Imam Mahdi telah melalui proses-proses penyucian. Dalam kata penyucian ini artinya beliau melalui ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Beliau mengenal apa itu kemiskinan, kerana telah pun melalui hidup sebagai orang miskin, melalui kehidupan bagaimana sukar kehidupan orang yang tidak mampu makan, yang tidak ada bahan untuk dimakan contohnya. Beliau mengalami peristiwa-peristiwa di pulau, dihina, difitnah, malah dikatakan gila dan sebagainya. Maka ujian-ujian itu sampai kepada beliau atas tujuan untuk mengenalkan diri dia siapa dan apakah tanggungjawab dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada situ maka Imam Mahdi mula membina diri dia, mula membina kapasiti yang akan melayakkan diri dia berada pada status sebagai seorang pemimpin
kepada sekalian manusia. Daripada situ, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ujian telah mematangkan Imam Mahdi. Imam Mahdi melalui proses yang panjang, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan satu hari ya. Beliau tempuh kehidupan macam kita, macam mana manusia yang lain. Beliau ditimpa kesusahan, beliau ditimpa dengan berbagai-bagai halangan, ya, kesukaran, penolakan dan sebagainya. Dan itu perlu beliau tempuh, kerana tanpa menempuh semua itu, maka Imam Mahdi tidak akan memiliki kapasiti, kefahaman, tanggungjawab sebagaimana seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin, dia harus memahami, menjiwai apa juga situasi mereka yang akan dipimpin. Maka daripada keadaan ujian-ujian yang sampai kepada Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya beliau telah menjadi manusia yang memiliki ilmu bukan sekadar pada penyampaian tetapi pada pelaksanaan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, proses berlaku dengan begitu jitu, masa berjalan dan ia dipenuhkan dengan segala macam ujian daripada Allah untuk menjadikan beliau, yakni Imam Mahdi, manusia yang kental jiwanya, yang sabar kalbunya, yang sentiasa prihatin dengan kesusahan masyarakat yang ada, yang sentiasa mengetahui betapa pentingnya ukhuwah, yang mengetahui bagaimana situasi apabila ianya dikhianati, difitnah dan sebagainya. Kerana dengan cara itu, akhirnya Imam Mahdi telah menjadi manusia yang lengkap dengan segala macam pengetahuan dan disempurnakan dengan segala macam pengalaman. Itu faktor yang kedua. Jadi perkara yang ketiga yang beliau tempuh dan perjalanan untuk fasa yang pertama ini adalah keilmuan. Beliau merasa sesuatu yang sangat beza. Kenapa beliau memiliki pengetahuan yang sangat berbeza daripada apa yang ada di sekeliling? Maka menjadi konflik kepada beliau, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau bertanya, beliau merujuk dan beliau melakukan begitu banyak kajian-kajian, malah melakukan try and error, berjumpa, bertanya. Tetapi setiap kali beliau cuba memahamkan dengan ilmu yang beliau miliki, ia sangat-sangat jauh. Kalaupun sama dalam arti kata jalannya tu nampak sama, tetapi jangkauannya sangat berbeza, sangat jauh daripada apa yang difahami oleh ilmuwan-ilmuwan yang sedia ada. Maka apabila beliau melihat status sedemikian, menjadi suatu kehairanan, menjadi suatu perkara yang menjadikan beliau rasa termanggu dengan apa yang berlaku. Kenapa beliau memiliki ilmu yang berbeza, cara fikir yang berbeza, cara melihat sesuatu itu sangat jauh bezanya? Apakah, dan maksudnya di sini, apakah puncanya dan apakah signifikannya dengan situasi sedemikian? Kerana inilah tuan-tuan dan puan-puan, keilmuan yang dimiliki oleh Imam Mahdi adalah sesuatu yang sangat bertentang dengan apa yang ada di sekeliling. Maka apa yang dinyatakan pada diri dia bahawa dia merujuk Al-Quran. Tapi kenapa walaupun dia katakan diri dia merujuk kepada Al-Quran, tetap di sekeliling yang beliau lihat adalah sesuatu yang tidak sama. Malah begitu banyak pertentangan ilmu yang berlaku, perbezaan-perbezaan pendapat yang sangat pincang di dalam perkara yang sebenarnya pada pandangan Imam Mahdi sesuatu yang sangat dasar, sangat asas yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi perkara yang asas sedemikian juga menjadi perbalahan yang besar di kalangan ilmuwan-ilmuwan. Beliau akan menjadi manusia yang bingung. Beliau menjadi manusia yang keliru dengan apa yang beliau lihat di sekeliling dia. Maka
Proses itu berjalan dalam kehidupan Imam Mahdi secara langsung, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagaimana saya katakan tadi, beliau nak mengenal Allah, dan beliau nak mengenal diri dia. Tujuan dia kenapa Allah wujudkan di atas muka bumi, dia nak tahu. Dia dah dapat dengan ujian-ujian. Masuk yang ketiga, kenapa ilmu dia berbeza, sedangkan rujukan yang sama. Semua merujuk pada Al-Quran yang sama, mengikut dasar-dasar, mengikut apa yang difahami oleh masyarakat, semua berlandaskan kepada Al-Quran. Semua tempat di mana ada sahaja mereka-mereka yang bercerita tentang kebenaran Al-Quran, atau mereka yang bercerita melaksanakan kehidupan Al-Quran, Imam Mahdi akan pergi, tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan duduk di situ, dia akan berbicara dengan mereka, tetapi tidak ada manusia yang kenal beliau siapa. Kerana beliau hanya ingin mendapatkan penjelasan, bukan nak menduga ataupun bukan untuk menguji sesiapa, tetapi beliau nak memahami adakah keilmuan yang dia miliki sama tak dengan keilmuan yang ada pada ilmuwan-ilmuwan yang ada di sekeliling. Dalam bidang kajian-kajian berkait tentang agama, dalam bidang berkait tentang teknikal, dalam bidang akademik, dalam bidang sains, dalam bidang teknologi, semua perkara keilmuan akan sentiasa dilakukan oleh Imam Mahdi. Pelarasan ni maksudnya beliau akan sentiasa check and balance, pergi bertanya, pergi melihat, dan setiap kali beliau melakukan perkara sedemikian, datang banyak persoalan dalam diri dia, kerana beliau dapat mengenal betapa kebanyakan daripada yang beliau temui, majoritinya adalah mereka yang tidak faham bahasa ilmu yang beliau sampaikan. Apa yang beliau nampak, apa yang beliau faham dari aspek keilmuan tidak mampu diterjemahkan oleh mana-mana ilmuwan dunia. Tapi masalahnya beliau sendiri. Beliau berada dalam status itu, tuan-tuan dan puan-puan, kerana perjalanan pertamanya adalah pada dirinya sendiri. Maka apa yang beliau dapati, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau fahami pada saat itu hanyalah sekadar proses, proses yang membawa kepada diri dia sahaja, untuk beliau benar-benar berpegang, meyakini tentang apa yang dia miliki tidak ada sesuatu yang bertentang daripada apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia, yakni khususnya kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, itu adalah persoalan yang sangat berat kepada Imam Mahdi. Perjalanan untuk diri dia bergerak di mana-mana sekalipun adalah untuk beliau memposisikan ilmu yang dia miliki itu pada posisi benar. Sedangkan berada di kelilingnya adalah mereka-mereka yang apabila beliau rujukkan atau beliau cuba gandingkan, semua bertentang dengan apa yang beliau fahami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan macam mana nak tempuh hidup. Begitulah situasi Imam Mahdi. Dia berbeza, tuan-tuan dan puan-puan, daripada apa yang kita faham, apa juga ilmu yang kita miliki. Ia adalah asing daripada apa yang kita faham dengan ilmu yang dimiliki oleh Imam Mahdi. Maka sesiapa sekalipun, dalam sektor apa sekalipun, kepandaian apa sekalipun, bila sampai saja Imam Mahdi di sisinya, berhadapan dengan mereka, maka mereka pasti tidak akan dapat merungkai sebagaimana Imam Mahdi mampu merungkai setiap permasalahan. Namun kerana persoalannya beliau adalah sendiri dan terlalu asing apa yang cuba beliau sampaikan kepada kefahaman ilmuwan yang sedia ada, maka beliau akan ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan yang sedia ada. Maka itu perkara yang ketiga yang menjadi persoalan kepada Imam Mahdi di dalam perjalanan beliau. Yang pertama, jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang keempat apa?
bila beliau telah menempuh ni semua, maka beliau kena melalui satu perjalanan yang sangat besar, acceptance, penerimaan. Ingat tak kalau saya jelaskan dulu tentang 7 nilai tetap? Menerima bahawa dia adalah Imam Mahdi, itu yang paling sukar sekali untuk dia terima. Beliau akan melakukan berbagai-bagai cara, tetapi dalam apa juga cara yang beliau lakukan adalah persoalan mencari jalan menidak realiti bahawa dia adalah manusia yang terpilih. Dalam arti kata lain, beliau setelah melalui proses yang pertama yang saya katakan tadi, yang kedua, yang ketiga, akhirnya yang keempat adalah untuk menerima hakikat bahawa dia adalah Imam Mahdi. Itu yang paling susah sekali. Dia kena terima diri dia Imam Mahdi dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak boleh orang lain. Orang lain mengesah, membenarkan dia Imam Mahdi. Jika dia sendiri tidak meyakini bahawa dia Imam Mahdi, macam mana dia nak melaksanakan tanggungjawab dia sebagai imam, sebagai Imam Mahdi, sebagai pemimpin, kalau diri sendiri tak yakin dia adalah pemimpin? Maka daripada proses itu, tuan-tuan dan puan-puan, konflik itu datang dalam diri dia. Jadi maksudnya di sini banyak persoalan. Imam Mahdi tak kenal diri dia siapa. Imam Mahdi tak tahu diri siapa. Memang dia tak tahu pada awalnya, tuan-tuan dan puan-puan. Memang dia tak tahu. Tetapi sebagaimana yang saya ceritakan tadi, ini proses yang pertama, perjalanan Imam Mahdi yang pertama. Yang tadi yang pertama, kenal siapa pencipta dia, kenal diri dia, dan kenal keilmuan dia. Maka daripada situ dia telah pun dapat pengenalan dia adalah Imam Mahdi. Cuma tak lafaz lah, taklah beritahu orang saya Imam Mahdi, ya. Macam kebanyakan hari ini mengaku dia adalah Imam Mahdi, ya. Dalam YouTube saya pun sama juga. Sebenarnya tuan, saya adalah Imam Mahdi, sampai macam tu sekali, ya. Oh, saya tahu, saya dah tahu dalam kelompok Imam Mahdi. Tetapi semua yang itu yang saya masukkan, saya tidak maulah nak melatah, nak menghukum, itu pilihan masing-masing. Tetapi apa yang ingin saya jelaskan di sini, apabila 3 yang tadi telah lepas, maka yang keempat, dia kena terima hakikat dia adalah Imam Mahdi terlebih dahulu. Apabila dia mula menerima hakikat dia Imam Mahdi, maka persoalan yang seterusnya adalah bagaimana dia nak melakukan pelaksanaan sebagai Imam Mahdi. Kerana hari ini saya bercerita perjalanan beliau untuk peringkat yang pertama sehingga akhirnya adalah penerimaan, acceptance, menerima hakikat dia adalah Imam Mahdi sebelum dia dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai Imam Mahdi. Maka proses yang pertama adalah proses penerimaan. Maka terima Allah itu wujud. Terima bahawa sesungguhnya dia ada di dunia ini kerana memegang amanah. Dan kena terima hakikat dia memiliki ilmu yang tidak ada pada manusia yang lain. Maka yang keempat, dia kena terima dengan ilmu yang dia miliki, dengan pemahaman yang beliau miliki. Maka itu adalah amanah yang perlu beliau pegang untuk beliau sampaikan kepada yang lain, membimbing yang lain. Dan itulah tanggungjawab yang telah Allah letakkan kepada beliau sebagai Imam Mahdi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pasti berbeza daripada apa yang masing-masing faham. Imam Mahdi tak kenal diri dia, Tuan Pal. Ada orang lain datang, orang ni mengesahkan, seramai ini ulama akan mengesahkan dia dan sebagainya. Saya sekali lagi, jangan hentam saya lagi dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya saya tidak tolak. Itu masing-masing pilihan masing-masing. Ini versi daripada masa Bayu. Bawakan berfikir. Maka perjalanan itu telah saya terangkan satu persatu, tempuh oleh Imam Mahdi untuk melengkapkan peringkat yang pertama. Ada 7 peringkat perjalanan Imam Mahdi. Peringkat pertama adalah peringkat penerimaan. Bagaimana status beliau menerima realiti, menerima tanggungjawab, menerima tauhidnya kepada Allah,
dan menerima peranannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi terlebih dahulu, barulah beliau boleh melakukan tanggungjawab yang perlu beliau laksanakan. Untuk itu saya akan perjelaskan pada episod yang kedua. Kerana hari ini perjalanan Imam Mahdi adalah perjalanan atas dirinya terlebih dahulu. Kerana apabila itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, baru ada perjalanan untuk yang lain. Kalau diri sendiri tidak dapat bertegak, bagaimana nak membangunkan yang lain? Jika diri sendiri lemah, bagaimana nak membawa yang lain? Jika sendiri masih ragu-ragu, bagaimana nak buat ketetapan daripada Allah? Jika diri sendiri masih lagi dalam keadaan khayal, bagaimana nak berpijak di bumi nyata? Maka semua itu dilalui oleh Imam Mahdi atas tujuan untuk memastikan beliau berada pada posisi yang akan menentukan peringkat yang seterusnya. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Bagaimana sesi hari ini? Faham tak? Kerana kita harus meletakkan segala perkara berbalik kepada fitrah sebagai manusia. Tidak boleh berlaku sesuatu itu dengan tiba-tiba, melainkan setiap sesuatu itu ada aturannya, ada kadarnya yang telah Allah letakkan, ada had yang telah Allah tentukan, ada ruang yang telah Allah posisikan, dan semua itu ada hukum-hukum yang perlu diikuti oleh setiap makhluk atas posisi masing-masing. Maka begitu jugalah dengan Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau, perjalanan beliau, usaha beliau, segala perkara yang akan beliau laksanakan di akhir zaman untuk menjadikan diri beliau sebagai pemimpin kepada umat manusia, beliau kena pimpin dirinya terlebih dahulu. Beliau kena meyakinkan dirinya terlebih dahulu. Beliau kena menguatkan dirinya terlebih dahulu. Beliau kena kukuhkan keilmuannya terlebih dahulu. Setelah itu lengkap, setelah itu berjalan sebagaimana junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Kenapa tidak angkat umur 20 tahun? Kenapa tak angkat umur 17 tahun? Kerana apabila sampai kepada usia 40 tahun, usia itu telah memberikan jawapan-jawapan, keilmuan-keilmuan yang diperlukan oleh Rasulullah SAW untuk pelaksanaan amanah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Maka begitu juga berlaku kepada Imam Mahdi. Beliau akan datang dalam usia yang sebegitu juga, 40 tahun, dan itu telah berjalan, telah pun berlalu. Maka beliau memiliki pengalaman, pengetahuan, keimanan, kepercayaan dia kepada Allah secara khusus, tanpa ada lagi persoalan-persoalan benar atau tidak benar. Maka barulah beliau mampu memposisikan dirinya, dan beliau tidak boleh menolak, tidak boleh lagi mengatakan tidak. Beliau wajib mengambil peranan sebagai pemimpin kepada sekalian makhluk, sekalian umat manusia di akhir zaman. Bukanlah sesuatu sebagaimana kita, tuan-tuan dan puan-puan, yang diberikan pilihan untuk mencari jawapan, tetapi Imam Mahdi diberikan amanah untuk kita manusia mendapat pilihan yang baik dalam perjalanan kita menuju jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Salam sejahtera. Semoga kita dipanjangkan usia dengan berkah, dengan rahmat Allah. Dan saya, Mas Abayu, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas segala sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu lagi insyaAllah pada episod yang kedua. Salam sejahtera.